Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dan bersama dengan saya Syamsul Bat dalam program Jom Borak Poso. Kalau berbicara, kita berbual tentang perkara yang bermanfaat dan jangan borak yang sia-sia. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, seperti biasa, hari ini kita akan sekali lagi membincangkan topik yang menarik bersama dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ni, ya, berkaitan dengan Al-Quran. Salah satunya perkara yang dituntut bagi kita pada Ramadan ni, memenuhkan masa kita dengan ibadah, termasuklah juga kita dengan mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, yang mana dijanjikan pahala untuk kita yang sangat besar. Pelbagai rugi kalau kita tidak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Tapi janganlah bulan Ramadan saja, teruskanlah pada bulan-bulan lain. Dan topik kita pada ini adalah Taranum Ramadan. Dan bagi memastikan kita berbicara dengan orang yang tepat pada hari ini nak membincangkan tentang Taranum Ramadan ini, kita bersama-sama dengan Nurul Ain Syahirah binti Saifullah, yang merupakan peserta Akademi Qura. Jadi Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Daripada Bumi Darul Naim, Ya, daripada Kelantan. Dan baru saja selesai menyertai pertandingan Akademi Qura di TV Al-Hijrah, kan? Jadi boleh tak sebut sikit, beritahu latar belakang Ain kepada semua penonton kita? InsyaAllah boleh. Sikit-sikit Sikit je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama Nur Ain Syahirah binti Saifullah, dan di pentas Akademi Qura biasanya orang panggil Syahirah lah. Boleh panggil Tilmizah Syahirah. Okey. Jadi sekarang Syahirah belajar di USIM dengan sarjana muda Fiqh dan Fatwa buat Fakulti Syariah Undang-Undang, dan berumur rahsia tapi 20-an lagi dah kan. Dan berasal daripada Kelantan Darul Naim, insya-Allah. Alhamdulillah. Di USIM ni, di Universiti Sains Islam Malaysia, pengajian Fiqh Fatwa, Syarah Undang-Undang, pengajian Quran, tu semua ramai anak-anak murid debat saya daripada sana dulu. Dan hari ni yalah, bila dengar Ain pun ada juga terlibat dengan pidato dan sebagainya kan. Jadi melampau kalau dia tak kenal, tunggu kat sana kan. Jadi tak apa. Alhamdulillah, tahniah sebab penyertaan di Akademi Qura tu pun sebenarnya walaupun tidak bergelar juara, kita kena faham persaingan ni semua layak untuk bergelar juara sebab mereka ditapis dulu sebelum boleh nak masuk ke dalam Akademi Qura ni. Jadi tahniah. Jadi nak tahu macam mana Ain dari segi pengajian undang-undang, boleh orang kata biasanya kan, pengajian bukan pengajian tu, ada fiqh fatwa fiqh fatwa tadi. Boleh orang kata ada minat ni dengan untuk menyertai program seperti ni. Kadang ada orang dia mengaji je lah, dia baca, dia tidaklah sampai ke peringkat ke pertandingan. Jadi sebab kita tahu yang Ain juga aktif dalam pidato dan pengacaraan. Jadi apa yang menyebabkan Ain nak masuk pertandingan ni? Okey. Pertama sekali sebenarnya Ain mencuburi bidang taranum ni daripada sekolah rendah. Sekolah rendah. Lepas tu sekolah menengah pun teruskan, tapi itu sekolah rendah di mana? Sekolah rendah di SK Bukit Abal Pasir Putih. Bukit Abal Pasir Putih. Lepas tu sekolah menengah di SMK Agama Tok Bacok. Tok Bacok di Bacok, Kelantan. Di Bacok. Okey. Jadi kat situ masa tu pun dah start masuk pertandingan-pertandingan dah. Sekolah rendah cuba masuk darjah 4 lah, tapi selalu kalah-kalah lah kan. Tapi sekolah menengah tu Alhamdulillah ramai jugalah qari-qari di sekolah tu, ustaz-ustaz yang hebat cuba untuk ajar. Daripada sekolah kecil dulu belajar dengan ayah. Belajar sikit-sikit. Ayah ada ke background ayah tu pun masuk pertandingan kat dulu? Tak, dia cuma just belajar daripada dulu, dia minat. Ada kita minat belajar dengan kawan-kawan. Sebenarnya kan ada pula yang tanya kan, mungkin Ain boleh hurai kat semua. Taranum ni dia bacaan dia, orang cakap bacaan dia bertaranum, bacaan dia dengan taranum. Apa maksud taranum ni sebenarnya? Kan orang cakap taranum tak tahu maksud taranum. Taranum ni adalah alunan yang mana alunan burdah ataupun kiranya satu alunan suara di mana kita kita create untuk kita lebih menghayati bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran. Dan kita supaya kita tahu Rasulullah sendiri pun ada suara yang merdu kan. Maksudnya para sahabat pun sama, dia cuba untuk buat satu alunan supaya lebih indah bacaan tu. Jadi makna kata bacaan berlagu. Bacaan berlagu. Jadi cuma alunan itu tak adalah kita buat.
Macam lagu pop rock ke ya. tetapi dia lebih indah daripada itu sebenarnya. Betul. Yang menyebabkan kalau kita baca tu penghayatan, orang boleh menitiskan air mata, mungkin boleh rasa semangat dan sebagainya. Jadi ada lagi yang nak kita bincangkan dengan Ain lepas ni. Orang dah mula faham dah tu, dah mula banyak nak tahu ni. Itulah. Jadi sebelum tu kita berehat seketika. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ini. InsyaAllah. Yang mana selalu tanya, tak ada perisa lain ke susu ni? Anda minta kami tunaikan. Dengan ini kami keluarkan 2 perisa baru, iaitu edisi khas susu kambing Al-Am, iaitu susu kambing perisa coklat dan juga kopi. Kesemuanya mempunyai campuran kurma dan madu, khasiat yang masih sama dengan perisa yang asli, cuma rasa yang berbeza. Yang ada gastrik, GERD, anxiety, angin dalam badan, sakit-sakit badan, sakit-sakit lutut, pedih hulu hati, kebas-kebas tangan dan kaki, anda kena cuba sekurang-kurangnya 1 kotak. InsyaAllah, lepas dah konsisten amalkan, dah rasa perubahan, anda boleh repeat order untuk dapatkan susu ini. Yang paling penting, susu ini sangat sedap dan tak ada bau hamis. Harga yang sedikit berbeza untuk edisi khas kali ini, iaitu RM50 sekotak untuk Semenanjung Malaysia dan RM55 untuk Sabah dan Sarawak bagi perisa coklat dan kopi. Manakala bagi perisa asli, harga masih kekal RM45 sekotak bagi Semenanjung Malaysia dan RM50 untuk Sabah dan Sarawak. Bagi seluruh Semenanjung Malaysia, kami ada sediakan servis COD, iaitu kami post dulu, barang sampai, barulah anda bayar. Lagi satu, saya nak pesan, anda kena lebih berhati-hati sebab dah banyak sangat produk-produk di luar sana. Jadi macam mana nak bezakan sama ada susu ini asli ataupun tidak? Maka pembelian mulai bulan Mac 2023, anda boleh periksa stiker original di bawah setiap kotak susu ini. Kalau anda nampak stiker yang seperti ini, insya-Allah anda telah mendapatkan produk yang asli. Dapatkan segera untuk persediaan bulan Ramadan nanti. Susu ini sesuai diminum ketika bersahur dan waktu berbuka bagi mereka berpuasa, kerana ianya dapat membantu untuk memberi tenaga selain membantu untuk menahan lapar di waktu sahur sehinggalah berbuka. InsyaAllah perut anda akan rasa tahan dan baik sepanjang anda berpuasa. Maka dengan ini, dapatkan sekarang, terus sahaja tekan link yang tersedia untuk mendapatkan susu ini, sama ada yang original maupun yang special edition, sementara stok masih ada. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama dengan saya Syamsul Bad, bersama dengan Ain, kan? Bukan peserta Akademi Quran sebelum ini. Jadi soalan kita nak tanya seterusnya lah kan Ain kan. Seperti kita tahu Ain tersingkir pada minggu kedua. Jadi mungkin Ain boleh kongsikan dengan penonton. Di luar lah, apa sebenarnya aktiviti Ain sebenarnya? Kalau tak menyertai itu, kalau tidak ada rutin lah masuk pertandingan kan. Jadi apa aktiviti ni terutamanya pada bulan Ramadan ni? Okey, Masya-Allah. Okay, sebenarnya Ain aktif persatuan di fakulti, di universiti kan. Jadi Alhamdulillah sebelum-sebelum ni memang Ain lebih, maksudnya bila dalam bidang kefatwaan syariah undang-undang, kita akan lebih kepada inilah untuk kepimpinan. Jadi banyak persatuan, banyak sertai NGO, kesukarelawanan kan. Jadi itulah. Apa persatuan yang Ain sertai kalau boleh kongsikan di USIM? Okey, Masya-Allah. Persatuannya adalah Persatuan Mahasiswa Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Masya-Allah. Okey, jadi di situlah dari bulan puasa kita akan buat macam talam mahabbah. Kita buat buka puasa ramai-ramai kan. Kita buat rewang, bubur lambu apa semua. Kita macam buat satu inilah supaya ada tarikan kan, supaya ramai lagi pergi ke berkumpul bersama-sama untuk berbuka puasa kan, mengimarahkan insya-Allah. Jadi dan Ain juga mengajar Quran. Mengajar Quran. Ya, mengajar Quran, tapi beginilah maksudnya walaupun kita mengajar tu Iqra budak kecil, tapi tu adalah sebenarnya daripada situlah kita didik kan untuk supaya lebih belajar Al-Quran. Dan ada juga mengajar kelas taranum sikit-sikit lah. Taranum orang-orang yang memang tak tahu asas taranum. Jadi kita cuba ajar basic sebab semua orang boleh belajar taranum ni. Maksudnya tak kisah dia tak ada suara, tak merdu, tak. Semua orang
boleh belajar Taranum dan semua orang ada suara tersendiri, keunikan tersendiri. Maknanya aktif jugalah dekat luar kan. InsyaAllah. Kalau di luar universiti ada NGO, ada sebut NGO apa yang antaranya yang Ain sertai? NGO yang Ain sertai lepas SPM tu terus join NGO ialah Rakan Siswa Yadim. Dulu Siswa Yadim. Rakan Siswa Yadim bawah Negeri Kelantan dulu. Lepas tu bawah Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, bersama diorang lah. Jadi bersama untuk membantu untuk buat program-program besar. Maknanya kalau saya tengok tu, maknanya Ain ni dia bukannya kita membayangkan kalau nanti ni masuk Akademi Qura ni budak ni memang hidup dengan Quran aja. Rupanya selain pada Quran, maknanya Ain ni aktif lah dengan program-program, penuh lah aktiviti, memenuhi, tidak membiarkan masa lapang terbiar begitu saja. Kalaulah ada orang jumpa Ain, dia kata tadi cerita suara tak sedap lah apa kan, first dia nak bertaranum, dia nak belajar taranum, basic yang pertama yang dia perlu kita, contohnya dia datang, dia kosong, dia tak tahu apa, dia tahu baca mengaji biasa je. Jadi apa basic yang first yang Ain akan beritahu? Okey, peringkat pertama basicnya Taranum adalah tobakat suara lah. Tobakat suara. Tobakat ni apa? Peringkat? Tobakat ni adalah peringkat. Peringkat suara. Takat suara kita tu. Takat suara kita. Pertama sekali adalah bahagian qarar. Qarar ni bahagian bawah lah, bahagian perut dada kita kan. Kalau lelaki senang lah sebab dia dah suara garau. Tapi kalau perempuan dia kena buat tipu-tipu. Contohnya ambil suara yang paling dalam lah, pendalam. Suara kasar lah kan. Okay, lepas tu dia akan naik ke nawa. Nawa ni suara kita bercakap. Nawa suara bercakap biasa. Biasa kan. Lepas tu seterusnya adalah jawab. Jawab ni adalah bagi hidung kita dengung sengau sikit kan. Lepas tu satu lagi adalah otak. Otak ni welcome. Dia naik tu. Maksudnya kenapa otak Sebab dia memang rasa sampai urat kepala. Mana kalau nak cepat dapat tu paling baik kena faham kot. Kena faham takat suara. Tapi jadi baru kita menghayati ayat tu. Ni kita main tarik, main muka sedih, wah ayat tu berita gembira contohnya lah kan. Betul. Jadi kena ada kesesuaian lah dengan ayat tu juga. Macam tu. Jadi makna kata kita ni dalam tu, maknanya ada tak kita keperluan menjaga suara? Ada. Sangat ada. Macam mana tu? Keperluan menjaga suara tu sebabnya macam mana? Keperluan tu sebab kita ni Allah bagi nikmat kita suara, kita kena jaga elok-elok lah kan. Okay. Jadi sebagai orang yang dalam bidang taranum, lagi-lagi kalau orang yang sentiasa dengan ni gunakan suara kan, macam ustaz sendiri pun kan. Okay. Maksudnya kita kena sentiasa ni lah jaga, nak minum ais tu pun kena kurang-kurang sikit. Boleh minum? Boleh. Jangan tak boleh. Boleh tapi jangan kerap sangat lah. Jangan kerap sangat. Lagi pun untuk kesihatan. Lagi makanan? Lagi makanan pedas. Makanan pedas kan. Yang pedas, berminyak. Berminyak. Yang tu sajalah. Ada je lagi pantang-pantang yang pelik-pelik. Contohnya jangan tidur bawah kipas contoh. Tak boleh? Contoh kalau nak tepi kipas apa? tak boleh juga. Tak boleh? Dia macam nanti kita punya pernafasan tu. Maknanya kalau tidur kena tutup kipas lah. Dia macam jangan tidur tepi kipas sangat. Faham kipas yang tu. Aircon pun kalau boleh kurangkan, nanti jadi apa panggil sedung kan. Jadi bacaan kita jadi lain. Itu pantang-pantang lah. Korek-korek. Okay. Ada di segi makanan pun dengan kata makanan-makanan segera pun kalau boleh kurangkan. InsyaAllah. Saya tahu ada yang cakap tu. Sampai satu tahap isi organ dalam badan binatang pun macam mati, limpa tu pun kalau boleh jangan makan. Yang tu pun berkait dengan hafalan ingatan. Ingatan. Okey. Jadi tu nampak itulah kita main belasah, lepas tu kita mengaji, napas pun tak sampai. Bukan tu belum bertaranum lagi, baca biasa pun tak sampai. Kan? Tu dengar petua yang diberikan oleh Ain. Jadi lepas ni kalau anda semua nak mendengar contoh bacaan taranum daripada Ain, jadi anda semua jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Kenapa anda semua patut amalkan susu kambing Al-Am ini? Sebab dah banyak testimoni yang kami dapat yang mengatakan bahawa susu kambing ini telah pun mengubah sedikit sebanyak kehidupan mereka. Kalau dulu ada antara mereka yang ada masalah gastrik, GERD, angin dalam badan, sakit-sakit badan, sakit lutut, sakit sendi, pedih luar hati. Sekarang Alhamdulillah,
hidup lebih tenang sebab sakit ini semakin lega, nak buat apa-apa pun semakin selesa. Kini, susu kambing Al-Am ni dah pun mempunyai 3 perisa, iaitu coklat dan kopi, dan perisa asli, dan kesemuanya mempunyai campuran madu dan kurma yang merupakan perisa kegemaran anda semua. Sebab kesemua susu ini tak ada bau amis langsung, dan paling penting, ia sangat sedap. Minum secara konsisten setiap hari iaitu 1 ke 2 kali sehari, iaitu semasa sarapan dan sebelum tidur. Manakala untuk bulan puasa, boleh diminum semasa sahur dan waktu berbuka puasa untuk membantu memberikan tenaga dan menahan lapar sehingga waktu berbuka puasa. Sekotak harganya RM45 sahaja untuk semenanjung Malaysia dan RM50 untuk Sabah dan Sarawak bagi perisa asli. Manakala bagi perisa yang baru, sekotak hanya RM50 sahaja untuk semenanjung Malaysia dan RM55 untuk Sabah dan Sarawak. Untuk seluruh semenanjung Malaysia, jika anda nak COD pun, iaitu servis barang sampai baru bayar, pun tak ada masalah. Dan pastikan anda menerima kotak susu yang di bawahnya ada stiker original seperti ini, supaya anda dapat pastikan anda mendapat produk yang asli daripada kami. Pastikan anda lebih peka dan hati-hati dengan memastikan stiker original di bawah setiap kotak susu kambing Al-Am ini. Tunggu apa lagi? Klik link yang tersedia untuk dapatkan stok susu kambing Al-Am sama ada perisa asli ataupun edisi khas perisa coklat dan kopi, sementara stok masih ada. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama dengan saya, Syamsul Debat, dan bersama dengan Ain dalam Jom Borak Poso. Masih lagi kita membicarakan topik Taranum Ramadan. Jadi sebenarnya dijanjikan, tibalah masa ditunggu, kita nak dengar sangat. Ya, contoh bacaan Taranum berserta dengan terjemahan Al-Qurannya berdasarkan ayat yang paling Ain mungkin rasa favourite dia. Ada ayat-ayat ni yang kita suka baca. Macam bila kita bawa dalam solat pun ada ayat yang kita suka baca. Jadi kita nak dengar Ain baca, memetik satu ayat dan mungkin kita boleh nilaikan sendiri dan apakah maksudnya. Silakan Ain. Okey. Jadi sempena ni bulan Ramadan, jadi kita petik ayat Ramadan lah. Okey. Baik. Tentang Ramadan insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Okay, insyaAllah. Tengah menghayatinya. Jadi maksudnya pada bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ni maksudnya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa sepanjang sebulan. Okey, Allah memberi kita satu bulan yang mulia iaitu Ramadan. Yang mana dalam tu banyak keberkatan. Antaranya syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah menurunkan hudal linnas, maksudnya untuk memberi petunjuk kepada manusia. Jadi tu sebabnya kadang-kadang kalau kita fahami ayat tu maknanya dia beritahu hudal linnas. Jadi kadang-kadang orang cakap, kenapa kau ni tak bertudung Kenapa kau tak tutup aurat? Kenapa kau tak solat? Dia kata aku belum dapat petunjuk lagi. Maka persoalan ni, tak cukupkah Al-Quran tu sebagai petunjuk? Jadi itulah dia bacaannya. Tadi ayat tu tadi, Taranum tu kiranya menggunakan lagu apa tu agaknya tu? Itu adalah lagu Sikah. Lagu Sikah. Lagu Sikah ni dia macam dia campurlah gembira, sedih, dan dia ketegasan, dia macam mendayu sikit lah. Dia macam merayu, kita merayu supaya kita memberitahu bahawasanya Allah ni menurunkan satu kenikmatan kepada kita. Betul. Jadi mungkin kalau tengok dari segi pengajian membaca Al-Quran ini, kadang-kadang ada orang ni dia boleh baca hari-hari. Betul. Ada orang dia baca seminggu sekali. Ada orang tu kadang tunggu bulan Ramadan baru dia mengaji. Dia masuk grup tadarus, nampak nak khatam Quran dan sebagainya. Jadi kalau apa faktor yang menyebabkan manusia ni jadi pelbagai dengan Al-Quran ni? Apa faktornya? Sebabnya
Memang dalam Quran pun Allah sebut Allah menciptakan manusia ni pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai warna kulit kan. Pelbagai jenis. Macam-macam perangai pun ada. Insya-Allah. Jadi tapi dengan Al-Quran, dengan Islam, ia bersatu menjadi menjadi satu tampuk yang sempurna, Ustaz. Kan? Maksudnya bila dengan Quran ni boleh berkumpul sama-sama, tadarus. Bila Ramadan, orang kata okey bulan turunnya Quran, ramai nak tadarus, ramai berkejar-kejar untuk cari ustaz-ustazah untuk bertalaki, untuk belajar Al-Quran. Masya-Allah. Satu nikmat mana ya? Sekarang kita dusta. betul. Sekarang ni kalau kita tengok ramai orang berguru kan, macam dulu kita berguru, kita cari tok guru kita. Betul. Sekarang ni ramai pula yang belajar Quran ni, dia belajar online. Insya-Allah. Dia buka YouTube, dia buka ustaz-ustaz ni, bacaan ustaz ni, dia cuba ikut ustaz tu. Apa komen Ain tentang orang yang belajar seperti ni? Dia tak pergi kelas-kelas, dia tak pergi kuliah-kuliah Quran mengaji, dia tak pergi, tapi dia mengajar direct, dia belajar direct dengan melalui YouTube tanpa dia faham ni lagu jenis apa ke dia ikut, dia cuba ikut. Kadang-kadang tu pula ada tu melalui Quran tu sendiri. Bila tekan Quran tu, mengaji Quran tu. Dia tak mengaji, Quran tu mengaji. Jadi apa pandangan Ain? Okey, pandangan Ain sebenarnya itu adalah satu inisiatif yang baik sebenarnya untuk golongan yang mana sebenarnya tak tahu langsung tentang Al-Quran, mungkin dia baru nak belajar apa semua kan. Satu inisiatif yang baik, cuma dalam masa yang sama bila kita tak berguru, guru yang kedua adalah syaitan kan. Tapi itulah orang panggil perspektif orang kan. Tapi sebenarnya itu adalah satu inisiatif yang baik yang mana kecenderungan kepada nak belajar Al-Quran tu ada. Kan? Maksudnya manusia sekarang, yang umat Islam sekarang, dia makin cenderung lah sebenarnya untuk tu. Tapi sebab kita pun teknologi kan sama canggih, dalam masa sama kita tak boleh hanya menghadap benda tu semata-mata. Tak boleh, kena cari juga guru-guru yang pakar, mahir. Sebab kadang-kadang ada yang mungkin kita tersalah faham, kita macam buat kesimpulan sendiri. Kan? Tengok-tengok, rupanya aku dengar ustaz ni macam ni baca, yang ni lain. Sebenarnya ada sebab dia, kenapa lain-lain. Okay. Jadi kita kena cuba cari. Ada tu pula, ada pula dia mengaji, ada setengah ustaz ni lah kan. Dia mengaji, dia jadi imam. Bacaan dia tu macam menyanyi lagu pop pun ada juga. Insya-Allah. Dia buat lagu sendiri. Dari segi tu macam mana Ain? Sebenarnya walaupun dia buat lagu pop, sebenarnya dia ada iras-iras. Tapi dia punya tajwid semua memang jagalah. Tapi lagu tu dia jadi orang pun dengar pun sedap lah dia buat ni lagu ni. Sebenarnya setiap lagu, biarlah dia macam nak masuk pop ke apa, sebenarnya dia ada alunan daripada taranum tu sendiri. Contoh nasyid-nasyid pun banyak nahwan kan. Qamarun, qasidah pun banyak nahwan kan. Jadi kita walaupun kita sebenarnya ni lagu apa ni kan, campur-campur ni, sebenarnya dia ada sikit tu alunan daripada paling tidak tadilah terbakar suara tadi, paling tidak mungkin dia ambil yang mana, peringkat yang mana dia ambil kan. Macam nyanyian pun macam tu juga. Dalam nyanyian pun ada. Habis kalau orang tu dah sama ni, dia try menyanyi pun ke laut kan. InsyaAllah. Dia menyanyi, nafas dia tak sampai. Sebab dia minum air batu hari, minum makan benda berminyak, tak jaga makan. Tiba-tiba dia nak bertaranum. Boleh lagi ke Ain? Boleh. Boleh boleh. Suara macam rock pun boleh lagi. Boleh lagi. Maknanya setiap suara tu boleh disesuaikan lah. Ya, betul. Dia masing-masing sebab itulah macam Ain cakap tadi, masing-masing ada keunikan suara tersendiri. Baik. Kan? Asalkan belajar tu boleh belajar dalam YouTube dulu, boleh belajar, tapi akhirnya kena juga jumpa tok guru. Kalau jumpa tok guru online pun okey, tapi kena live lah, cuba untuk betulkan. Kena belajar. Ya, kena belajar. Kena cari, kan? Bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Yalah, buruk kain ni dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Jadi yang terakhirnya Ain, sampai penghujung rancangan dah kita. Itulah. Jadi apakah pesanan dan nasihat Ain kepada pelajar di luar sana, pada orang yang sedang menonton Samsul Debat TV sekarang ni kan,
Jadi dia nak bertaranum, dia nak ni, dia ada minat juga lah. Aku nak sangat lah nak berlagu, bacaan berlagu macam tu. Tak nak lah baca allazina amanu wa amilu salihat. Dia baca kan tidak? Macam tu kan? Betul. Jadi macam mana agaknya kalau nasihat dan mungkin saranan, mungkin kata-kata yang Ain boleh bagi, mungkin boleh membuka minat dia supaya belajar. Penasihat. Okey, nasihat untuk semua. Okey, taranum ni dia tak memilih orang. Dia tak memilih orang. Oh, orang yang pandai baca Quran ataupun yang ada suara merdu, suara lunak je boleh. Tak. Taranum ni adalah untuk semua orang. Okey? Jangan takut untuk belajar. Cuba. Kita takut selagi itulah kita tak boleh. Kan? Betul. Takut kita malu bertanya. Sesat jalan. Sesat barat. Jalan tak apa, dah ada map lah sekarang, dah ada GPS. InsyaAllah. Kan, okey. Sesat barat. Okay. Jadi, kita cuba cari mana-mana guru ataupun kawan-kawan kita yang ada asas taranum. Cuba, boleh tak ajar sikit macam mana caranya. Cuba. Supaya kita lebih dapat menghayati Al-Quran, dapat baca Al-Quran dengan dapat gembira lah. Baca Quran tu dengan hati yang gembira, dengan tenang. Sebab bila orang kebanyakannya, orang yang tak tahu taranum ni, tapi bila dia belajar, dia makin seronok. Jadi macam, aku nak baca Quran lagi, nak belajar lagi. Jadi jangan takut, walaupun anda tak ada suara yang merdu lunak, tapi sebenarnya ada sebenarnya. Tapi takut. Tu je. Jadi ada. biar cari guru. Guru tahu suara dia ni sesuai lagu macam mana. Macam mana nak buat. Pokok sena tepi sepadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Belajar dengan guru. Cari guru. Kalau tidak kan main belasah saja. Nak pula melibatkan Quran. Ada tajwidnya, panjang pendeknya, dekat mana nak berhenti, dekat mana nak ambil nafas. Kadang-kadang ada tu main potong aja, berhenti dekat situ. Maknanya dah lain dah. Jadi penting. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ain hari ni atas kesudian berkongsi dengan kita. Jadi pada bulan Ramadan ni sambil kita mengaji Quran, apalah salahnya kita up sikit kebolehan kita tu kepada bertaranum. Jadi terima kasih banyak Ain. Mudah-mudahan Ain diberikan kekuatan, kesihatan untuk terus kata berjuang dalam bidang dalam bidang pengajian Quran ni. Dan fiqh fatwa ni berapa tahun lagi nak habis? Ada 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jadi mudah-mudahan berjaya dalam bidangnya masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi itu saja daripada kami. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam program Jom Borak Puasa. Borak yang bermanfaat, jangan borak yang sia-sia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.